Kita ke sana. Salah. Sangatlah dekat depan. Ha? Terlalu bising tu. Ini nak berang. Bagian penjarakan, penjarak. Buka ke report tu. Buka. Beliau ada mana-mana kita tahu nampak macam pasal judi ya. Ada ni judi tu ni bukan. Ini mana-mana. Bolehlah. Bagi sikit kat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai biro mana baik? Okey. Ya. Jadi oh, nama. Boleh. Ini macam kan? Boleh? Pakai mask buat penjarakan. Pakai mask. Ada orang ni kena? Kita pakai tu. Tak bercakap tak buka. Dalam zon dia. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah petang ni daripada gabungan NGO pembela Pertubuhan Pembela Islam, saya naik pengurusi Pertubuhan Pembela Islam Ustaz Masri Zat menangkap Presiden Perkit Malaysia bersama dengan kajian daripada PPIM Persatuan Pengguna Islam Malaysia, bersama dengan agenda saya orang hebat ni, Yusuf Azmi, juga Dato' Isham kita, lawyer kita yang hebat ni, Tok Singa kita ni. Ya, ada sahabat-sahabat lagi yang saya tak tahu. Padang Malaysia. Padang Malaysia. Ya. Ekoran daripada viral yang kedua. Semalam saya dah bagi 9, kita dah buat semalam. NGO kita di Kajang 9 laporan polis. Kita buat di Kajang berkaitan dengan GDBet 333 yang rakan-rakan yang lain buat di tempat lain, tapi saya semalam sampai pukul 12, pukul 1 semalam bersama dengan sahabat-sahabat NGO, ada 9 NGO buat laporan polis semalam ya. Ini laporan polis kita di Kajang. Tapi pagi ini tiba-tiba kita dikejutkan dengan viral terbaru. Ada pula lakonan terbaru pula, IBC 003. Tunjuk dulu. Tunjuk tu. IBC, mana IBC? Ada pula IBC pula. Tengok. IBC pula. Jadi nampaknya makin kita report, makin dia nak mencabar pula ya. Makin nak menjadi. Jadi kita layanlah, tak apa, kita layan. Tapi kita beritahu, tadi saya dah bincang dengan pihak IO. Beliau memaklumkan untuk kes pertama ni dah ditangkap. Semua suspek dah tangkap. Semua suspek dah ditangkap, termasuk yang penerbit apa, semua dah kena angkut. Jadi sekarang kita nak, pihak polis tengah buru, tengah nak cari yang dua lagi ni, hak yang kedua ni. InsyaAllah kita doakan cepat dimasuk ke dalam. Jadi sebab itu kita melihat hasil daripada pengalaman kami, sama ada dengan PPIM ke, dengan NGO Perkit ke, NGO gabungan kita ni, kita terlibat dalam operasi menteras aktiviti haram atau dipanggil OPAH bersama dengan Kementerian Wilayah dan DBKS dan 28 agensi puak kuasa kerajaan menggempur KL ni, tempat-tempat maksiat, tempat-tempat premi, kelab malam, pusat judi, kes, semua kita dah masuk dah. Jadi sebab itu bila kita tengok industri kartel judi ni, dia takkan boleh habis walaupun naik ketua polis negara ikrar nak hapuskan judi.
naik je IGP, nak ikrah hapus. Tak hapus, dia semakin berkembang. Bahkan dalam bulan Ramadan pada tahun ini, dia berani buat pula viral yang betul-betul mencabar. Betul-betul mencabar. Jadi sebab itu kita pun kadang-kadang pelik lah nak kata tak berubahkan kerajaan. Dah ubah dah orang Melayu kita yang berkuasa. Tetapi puak-puak ni makin-makin menjadi. Kita semua tahu kita tengah panas sekarang isu bodyguard ya. Ni Adinda Yusuf Azmi kita nanti akan terangkan sikit. Kemudian isu kalimah Allah kita yang dimenangi oleh pihak Kristian. Kemudian kes liwat kita kalah. KK Putra, Mahkamah Syariah kita di-downkan. Begitu juga dengan isu penghinaan di bulan Ramadan ini. Dengan sahabat kita nak berpuasa pun kena belasah. Tuhan kita pun kena game. Dia tanya pula. Dia boleh game lagi Tuhan kita. Ini sudah lebih lah. Begitu juga dia main game judi pula. Sekarang dia buat pula lakonan. Yang jadi baruanya budak-budak Melayu ni. Budak-budak Melayu yang jenis lah. Apalah dia punya akal pun kita tak tahulah. Dia tak boleh nak fikir ke. Takkanlah dia kata dia tak tahu skrip pula. Setiap orang nak pergi mesti kena baca skrip dulu. Kalau dah tahu benda tak betul, break lah. Ini kata profesional pula. Profesional jadah apa buat kempen judi. Ini semua jadi tak ada akal. Budak-budak ni kita showkan. Masuk kat perkit lah. Kita bagi 2 tahun ke pemulihan. Kita bagi psycho. Bagi betulkan balik. Buat rawatan betulkan balik. Sebab pemikiran dia orang ni rasa tak berdosa dengan benda-benda gini. Ini macam rasa tak rasa bersalah. Dia main cakap macam salah biasa. Jadi dia tak tahu seluruh umat Islam terguris. 20 juta umat Islam dalam negara ni tak tenang buat ibadat. Terguris. Sakit hati, marah dengan peristiwa-peristiwa yang menghina Islam, menghina agama, menindas, menzalimi umat Islam. Kes bodyguard menjatuhkan memaruah dengan kalimah Allah dimenangi oleh pihak yang bukan Islam. Kemudian dari segi sudut penghinaan sampai ke tahap judi online, buat pula lakonan dengan viral anak-anak Melayu yang dipergunakan untuk kempen bagi perjudian online. Sebab itu kita melihat ini semua Allah nak zahirkan bala yang Tuhan turun dengan susahnya COVID ni patut dah cukup dah mengesahkan kita. Tetapi nampaknya dah 2 kali pun cocok vaksin pun ada lagi kena COVID. Ini bukan nak kata siapa-siapa kan dia kata kita marah. Ini anti vaksin pula tak. Tapi nak cerita kan maknanya kalau Tuhan nak bagi bala tu kita ikhtiar boleh, tetapi jangan mengatasi kuasa Tuhan. Tapi sekarang Tuhan ni dah dicabar. Kalau I berhenti you punya Tuhan boleh bayar gaji tak? Kalau I tembak you punya Tuhan boleh tolong tak? Ini sudah lebih. Dia nak main-main kita punya Tuhan. You siapa? Dia sudah lebih. Jadi sebab itu kita nampak isu ini kalau dulu zaman Tok Mahathir ada lagi ISA, paling kurang 6 tahun sumbat terus. Masalahnya orang tak salah duduk. Tim-tim kita dulu sikit je silap, ulama kita silap, sumbat ke dalam, tangkap tak ada bicara, terus masuk ke dalam, termasuk aku. Tapi masalahnya sekarang ni tak tahulah apa dia punya protection undang-undang kita sampai makin galak menjadi pula. Dulu kita ingat 22 bulan DAP je buat ganah benda ni. Tiba-tiba DAP dah tak merentah negara pun jadi lebih-lebih pula lagi. Jadi sebab itu kita nak nampak perkara ni kita tidak boleh biarkan. Rakyat sudah menilai PRU 15 dah hampir tiba. PRU 15 dah hampir tiba. Saya ingatkan kepada pemimpin kerajaan, rakyat sedang menilai prestasi anda semua. Rakyat sedang menilai prestasi anda semua. Jadi kalau dulu kami naik ke pemimpin kerana abata agama bangsa dan tanah air. Itu yang kita gelombang daripada Kelab Sultan Sulaiman sampai ke dataran Merdeka, lautan manusia, sampai ke Istana Negara. Tetapi agenda abata ini seolah-olah dah dilupakan. Arwah Adib, mana arwah Adib punya pembelaan? LTTE, mana pendakwaan? Dong Zong yang menghina Tuan Jawi, mana tindakan?
kita lihat kes demi kes berlalu begitu saja. Yang pasti kerajaan bertukar. Anda semua yang berdemo bersama dengan kami sekarang sudah jadi menteri, sudah pegang jawatan besar, gaji puluhan ribu. Sekarang waktu buktikan. Kami tetap jadi bukan pembangkang, tetap menjadi NGO lah, check and balance. Siapa pun naik kerajaan, kami akan macam ni lah keadaan kami. Tetapi jangan pergunakan agama. Pergunakan kami tak apa, kami tahan lagi. Tapi jangan pergunakan agama untuk anda naik. Lepas daripada itu anda lupa tanggungjawab untuk membela agama. Ini melampau. Kalau anda lupa membela kami NGO ni, tak apa lagi, kami boleh bersabar. Tapi janganlah agama dah diinjak, dihina, kita jadi setan bisu. Kita senyapkan. Dah tak ada taring lagi. Mana maruah kita? Mana hebat kita yang dulu-dulu? Jadi sebab itu, bagi kita, Allah menguji kita ketika kita berkuasa. Sekarang saya nasihat dan juga saya beri peringatan kepada saudara-saudara saya yang dah berada di atas, tolong perhatikan. Kita dah seperti di zaman 22 bulan. Bahkan penghinaan di bulan Ramadan seperti ini kerana kegagalan kita menyekat perkembangan industri judi, sama ada yang berpremis atau yang online, kita masih lagi tidak kuat. Bahkan masalah integriti dan rasuah berleluasa di dalam semua institusi penguatkuasaan. Bahkan PDRM sendiri pun berapa ramai pegawai yang telah dibeli dalam kes Datuk Niki dan sebagainya, menggambarkan kita sedang berada dekat tenat. Jadi kalau industri arak, industri judi, industri pelacuran, industri maksiat ini dibela, mereka kaya, mereka boleh beli pemimpin, mereka boleh beli penguatkuasa, mereka boleh beli orang politik, mereka boleh beli. Jadi bila mereka dah boleh beli, wang segala-galanya. Itu yang bila wang ada, you punya, kalau saya berhenti you punya kerja, Tuhan boleh bagi wang tak? Dia nilai dengan duit. Ini sekarang, dunia sekarang berlakon pun. Berlakon untuk industri judi online. Dia kempen, dia sanggup pakai songkok baju macam orang Melayu, berlakon dengan muka tak malunya mempromosikan judi. Inilah Melayu-Melayu yang jenis era yang terkini. Bagi habuan duit sikit, habis iman, tak mana. Jadi sebab itu kita mengingatkan, di atas pengalaman kita mencegah muka ni dah puluhan tahun, pengalaman kita bergelut dengan orang yang terlibat dengan judi, sama ada pengalaman dalam PPRM-nya, pengalaman dalam perkit, merawat kes-kes macam-macam, masa-masa judi, masa ketagihan arak, masa macam-macam, melakukan jenayah punah ganah masyarakat. Jadi saya beri peluang pada sahabat saya ini yang kena tangkap dulu kerana isu judi. Polis tangkap adila saya ni. Bagi statement sikit adila saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Ustaz Mazuri. Selalu sentiasa ada bersama sesaat kita memerlukan. Dia yang penting tu sahabat tu, abang tu saat kita perlu. Saat dia ada tu yang penting. Juga Tok Sina dan Datuk Syam, abang kita semua. Dan kita yakin hari ini isu yang kita nak bawa ni adalah isu serius. Seluruh Malaysia, saya yakin bukan saja NGO, mana-mana saja masyarakat yang beragama Islam pasti tersentuh. Dan saya yakin hari ini banyak yang telah membuat laporan polis di seluruh Malaysia. Walaupun bulan Ramadan ini kita menahan lapar dan dahaga, tapi perkara yang paling kita sakiti hari ini adalah kita sedia maklum kemenangan bagi orang Islam ni apabila tiba Hari Raya Aidilfitri di ambang malam terakhir di bulan Ramadan, iaitu esok kita nak merayakan Aidilfitri. Jadi saya tak tahu ini buat kali pertamanya berlaku di negara kita. Semalam kita telah menerima aduan di Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia kepada masyarakat sendiri berkaitan dengan judi iklan online yang di mana telah mempromosikan bahawa judi iklan Hari Raya Aidilfitri. Maksudnya dia kaitkan bahawa keperluan ataupun boleh cuba nasib untuk mendapatkan duit raya dengan judi iklan Hari Raya Aidilfitri. Jadi pagi ni belum sempat, malam tadi pagi ni saya terima lagi satu lagi aduan berkenaan dengan app IBC 003.
hari raya berkaya. Saya nak tahulah, miskin sangat ke orang Islam di negara kita yang sehingga hari ini kita dihina sebegitu rupa. Tahu tak, judi ni secara jelas saya tidak mahu menyentuh segelintir kecil masyarakat Melayu yang bermain judi, itu urusan mereka. Tetapi ini kita nak bercakap berkaitan dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, yang sudah pasti menjadi bulan kemuliaan bagi umat Islam di seluruh Malaysia. Macam mana boleh ada promosi yang kaitan konon-kononnya orang Islam kalau nak beraya boleh cuba nasib dengan perjudian? Sudah jelas, saya tak tahu sama ada anda semua ni pergi sekolah tak pergi sekolah. Pertama, kena tahu rukun negara. Dan kena tahu ni rukun negara, pasal anda duduk di negara Malaysia. Kita dah bagi tahu negara Malaysia ni ada undang-undang. Anda kena menghormati rukun perlembagaan undang-undang. Rukun negara ni, anda kena menghormati Raja-Raja Melayu. Dan kena tahu apa yang Raja-Raja Melayu, agama yang mereka bawa. Mereka kan menguti agama Islam. Dan sudah pasti anda tahu duduk di negara Malaysia ni, anda kena tahu agama apa yang diamalkan oleh rakyat Malaysia, khususnya lebih kurang 60% bukan saja daripada kaum Melayu, kaum India, Cina, dan ada juga yang dah convert berapa ramai di negara kita di Sabah dan Sarawak. Sudah pasti sensitivity ini perlu ada kepada mereka. Dan kemungkinan saya rasa mereka ini orang yang tak pergi sekolah. Orang yang tak bijak macam saya ni pun, yang kurang pandai pun tahu membezakan mana baik dan buruk. Kalau kata orang Islam ni fakon, baik dan buruk. Tapi kalau orang yang pergi sekolah, saya tak tahu sama ada mereka ini pergi ke sekolah, belajar tak belajar bahasa kebangsaan. Saya tak tahu sama ada benda ni perlu saya berulang kali. Dan saya rasa sewaktu kita pergi sekolah dulu,
mungkin ada mereka yang buat perkara ini yang mungkin tak ada pemikiran. Sebab tu kita setiap pagi, hari Isnin pagi tu kita akan baca rukun negara. Yang pertama, kita akan kata kepercayaan kepada Tuhan. Ya, maksudnya ada kepercayaan, belief on God. Maksudnya percaya kepada Tuhan. Kalau dia bukan orang Islam, dia percaya pada Tuhan dia. Kalau kita sebagai orang Islam, kita kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Anda duduk di bawah pentadbiran adanya raja. Suka tak suka, kamu kena menghormati raja dan negara. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Anda duduk di bawah perlembagaan. Kalau anda tak suka, anda boleh duduk kat tempat lain. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Anda duduk di bawah undang-undang. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Ini anda kena duduk dalam keadaan sopan dan kesusilaan tak payah saya sebut lah. Bermaksud anda tidak langsung menunjukkan karakter, kriteria seorang yang mempunyai duduk dalam hukum negara ni. Tidak menghormati langsung. Tidak tahu menghormati agama, tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, anda tak tahu menghormati undang-undang, anda tak tahu sensitiviti orang pada bulan Ramadan. Maksudnya tak tahu anda dulu pergi sekolah, tak pergi sekolah dulu. Orang bodoh pun tahu beza baik dan buruk. Maksudnya dulu kalau kamu pergi sekolah, kamu selalu lari daripada perhimpunan. Dan kemungkinan kamu dulu jumpa cikgu di sekolah kemasaan ni. Ada cikgu Melayu, ada cikgu Cina, ada cikgu India. Mereka mengajar adab yang tinggi. Kemungkinan kau ni tak pergi sekolah. Tak pergi sekolah, tak pergi belajar. Sebab tu keluar bukan saja jadi bengap, malah tidak tahu beradab. Kalau tak pandai tak apa, anda bersungguh-sungguh, anda boleh belajar sesuatu, tapi pasal dah anda tidak ada orang, anda tak tahu menjadi orang yang beradab. Sebab tu pentingnya, kalau kata orang soleh, pertama dalam hidup ni nak belajar adab dulu. Yang kedua adab juga, yang ketiga adab, yang keempat baru ilmu. Masalahnya kamu ni dah lah adab tak ada, ilmu memang pakai tak ada langsung. Jadi saya lihat benda ini ya, kalau berterusan kita mempunyai apa ni, ikon, kita gelarkan dia ikon lah, ikon kebodohan yang begini ada di negara kita, maka kita akan hidup dalam keadaan masyarakat majmuk yang semakin hari kita melahirkan masyarakat yang kotor dan najis. Ini adalah masyarakat kotor dan najis. Sebab apa? Sehingga tidak tahu bagaimana menghormati masyarakat Islam di negara kita. Ini saya tak tahu. Apa punya haprak punya manusia ni yang tak ada fikiran. Dan mereka-mereka yang berlakon ni pun kadang-kadang memegang watak. Janganlah bohong kita. Kalau nak berlakon ni kena ada skrip. Macam saya tak pernah pergi berlakon. Saya pun pernah pergi berlakon belakang tabir lah. Kan? Maksudnya ada skrip, ada tawaran, ada kontrak. Kalau tak ada kontrak tawaran, tiba-tiba last minute saya tak tahulah watak yang saya berlakon. Takkan orang suruh kau makan najis, kau pergi makan najis. Engkau mesti tahu tawaran kau berapa, tawaran pekerjaan apa, berapa gaji yang ditawarkan, berapa, apa yang perlu dilakukan, nak kena buat apa. Takkan tak kamu tak tahu, tiba-tiba last minute kata tak ada. Saya mohon kepada PDRM yang saya hormati, sahabat-sahabat saya, Tan Sri IGP, saya mohon kepada Kementerian Dalam Negeri, mohon perhatian. Benda ini ada benda yang sangat penting, serius. Dan saya mohon juga kepada pemimpin-pemimpin negara, tolong buat kenyataan, tolong bagi tekanan. Saya mohon kepada KSN pun tengok benda ni bukan benda main-main. Dan kita kalau perkara biasa-biasa kita boleh lagi minta ampun, masih lagi boleh toleransi. Ini melibatkan bagaimana mereka boleh mewatakkan satu lakonan yang hari ini seolah-olah kita ni pengemis. Sehingga kata tak ada duit, keluar wallet tak ada duit. Tiba-tiba buka je gadget apa? Beruk apa ni 3G apa? G apa benda G apa? G333 dapat duit. Tiba-tiba boleh balik kampung, boleh beli baju raya anak beli baju raya kereta baru. Ini apa benda ni? Ini apa bendakah? Satu apa ni? Saya nampak orang yang tak ada otak dan tak ada perasaan langsung, tidak ada mempunyai perasaan. Dan saya harap janganlah kita jadi pengemis di negara kita sendiri. Ini tanah kita. Seberapa banyak tanah pun mereka beli, itu urusan mereka. Tapi tanah ni tetap milik kita. Jangan kita dijajah di bumi kita sendiri. Sehingga hari ini, dulu saya waktu kecil-kecil pun sekolah, hidup saya dengan kawan-kawan saya bangsa Cina, India, tak ada masalah. Sampai hari ini pun saya berjiran dengan Cina, dengan India pun tak ada masalah. Tapi kerana longkang manusia yang macam ni, kerana ada ikon najis yang sebegini, menyebabkan rakyat Malaysia hari ini akan dilahirkan generasi demi generasi membenci kepada negara, undang-undang negara, membenci kepada perlembagaan undang-undang, membenci kepada raja-raja Melayu, membenci pada agama yang kita bawa. Ini yang jadi masalah. Saya harap ini jangan kita buat ini perkara mudah. Saya faham polis di Raja Malaysia buat kerja mereka, tapi bahagian undang-undang tolong saya mohon, dan kita mohon daripada Biro Undang-Undang Semboyan, tolong hantar pemerhati, dan juga kalau daripada pembela tolong hantar pemerhati untuk melihat benda ni supaya mereka diambil tindakan. Bukan saja pada pelakon-pelakon ni mungkin dibayar. Ini kemungkinan mereka mempunyai
kekurangan fikiran, kita tak tahu apa sebab. Tapi kita tak tahu siapa dalang, siapa yang menggajikan mereka, siapa yang membayar mereka, yang mendapatkan kontrak ni. Kita minta kepada pihak polis tolong buat siasatan dan undang-undang jangan berat sebelah. Kita mohon benda ini secara terbuka. Ini melibatkan sensitiviti. Percaya saya, hari ini kalau mereka boleh berani menghina Islam sebegini rupa, janganlah. Saya berani cakap lah. Dan saya mohon benda ni tak nak keluar daripada mulut orang Islam. Tapi anda semua fikir sini, kalau satu hari nanti kita sampai satu masa kita tak boleh baca Quran lagi, kita dah tak boleh nak solat, kita masjid sekarang pun musim Covid kita pun sedia maklum dengan kena jaga jarak dan sebagainya, kita patuhi semua. Tapi masalahnya jangan sampai satu masa ni kita dapat hari ni ada juga laporan azan pun orang komplain. Di mana? Di Ceras. Kita bukan mengemis di negara kita. Kita duduk di negara Malaysia. Siapa-siapa kita nak mengemis? Kita nak bunyi azan macam mana sekalipun, kita tak pernah tanya kalau ada orang buat macam mana bangunan dia, tinggi mana, kita menghormati. Mana-mana agama yang ada di negara kita, kita hormati agama Kristian, hormati agama Buddha, Hindu dan sebagainya. Tapi kenapa tiba-tiba kita laungkan azan yang sudah daripada dulu lagi kita laungkan azan, benda ni takbir yang tak ada masalah. Tiba-tiba ada orang kata you boleh kurangkan sedikit itu azan. Kacau lah orang mau tidur. Mangkuk, kau tak suka dengan azan, kau jangan duduk dekat Malaysia. Ini negara ni dah lama daripada azali lagi kita lakukan azan. Kalau kau tak suka, kau boleh keluar daripada negara ni. Kita ni kadang-kadang boleh nak jaga mulut, tapi kadang-kadang orang gila, kata Ustaz Mazizi, kena biar orang gila yang ajar, kena. Orang gila kena dengan orang gila. Pasal kalau orang baik jumpa dengan orang gila tak boleh. Pasal apa? Orang baik dia bagi minum cawan kopi. Jadi kena hantar orang gila dengan orang gila. Jadi kalau cakap dengan orang bodoh yang macam ni, bingai yang macam ni, tak ada otak, tak ada fikiran, tokoh kepada kebodohan, patut kita memang kena ajar dengan bahasa-bahasa yang tidak punya adab juga kepada mereka ni. Saya sedikit saja, insya-Allah bagi Datuk singa sikit. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya hormati guru saya Ustaz Mazizi, sahabat saya Ustaz ini, Datuk Syamsuddin, sahabat baik dan semua sahabat dan juga penonton-penonton. Jadi alhamdulillah, ni yang kali kedua tadi. Hari ni yang kali kedua saya datang sini. Tentang isu judi online ni. Tuan-tuan, seperti yang mana saya beritahu, tuan-tuan, kita berpuasa adalah berjihad melawan nafsu. Dan Allah Ta'ala memberikan satu hari kemenangan, itu hari raya. Tapi video ni jelas seolah-olah menunjukkan bahawasanya hari kemenangan ni adalah hari jijik untuk orang Islam. Cukup kurang ajar hamba. Kita makin hari makin bersabar, makin hampa nak cuba. Bila kami bangkit, hampa kata kami resis, hampa kata kami ni cuba nak ganggu ketentraman awam. Provokasi lah. Provokasi. Bingai dia orang ni. Bila dia orang buat, tak ada apa. Tak ada apa. Tapi siapa yang cucu api? Siapa yang nak mulakan perkauman ni semua? Siapa yang nak memulakan isu-isu agama ni? Saya tanya. Kalau kamu tak mula, kami pun tak pula. Kami Islam tak ajak nak kacau agama orang. Lakum dinukum waliyadin. Agama apa? Agama kami. Mampu pilih nak buat macam mana pun. Isu laung azan. Lepas tu isu yang mana yang di KFC ni saya tak tahulah individu ni apa masalah problem dia. Mungkin dia tak sekolah ataupun dia tak tahu orang berpuasa ni macam mana. Jadi saya harap orang macam ni pergi sekolah balik. Saya minta kerajaan hari ni buka sekolah balik. Buka sekolah balik. Buka sekolah, hantar orang individu yang begitu resis yang nak bercakap tentang orang tak puasa nak pertikaikan. Saya ingat hantar pergi balik pergi puasa. Tak, dekat sekolah tu ada pendidikan moral. Ya. Jadi pergi belajar pendidikan moral. Orang yang jadi macam ni adalah orang yang tak masuk kelas moral. Ya, benar. Jadi saya minta juga, saya pun tak mahu cakap banyak. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan hari ni jadilah mata telinga kami. Kepada NGO betul Ustaz Mazizi. Apa-apa salurkan kepada kami. InsyaAllah kami akan cuba membantu dan mementras isu-isu yang tak diingini dalam Malaysia. Jadi alhamdulillah sekadar itu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua masyarakat Malaysia. Pokok dalam isu ini adalah satu, berlakunya promosi judi. Judi itu sendiri sekiranya tidak berlesen telah melakukan satu kesalahan bahawa akta rumah judi terbuka. Itu poin nombor satu. Maknanya satu kesalahan melakukan perniagaan judi tanpa lesen, itu satu perniagaan. Yang kedua, mempromosikan secara terbuka. Itu isu yang kedua. Dah lah salah tak ada lesen, mempromosi pula.
Yang ketiga, yang lebih durjana dan tak masuk akal, yang tak boleh diterima relevan dia, dipromosikan pada bulan Ramadan. Itu kemuncak segala kegilaan lah. Satu, dah mengendalikan rumah judi ataupun perjudian tanpa lesen. Dah melakukan satu kesalahan. Mempromosi pula secara terbuka melalui Facebook kepada orang, kepada seluruh masyarakat Malaysia. Tak kira lah bangsa, terutamanya dalam bahasa Melayu Islam ni lah. Yang ketiga ni yang paling durjana, yang saya tak boleh masuk akal. Dalam banyak-banyak bulan, kenapa yang dia pilih bulan Ramadan ni? Kenapa? Adakah dia sakit hati sangat di bulan Ramadan ke? Senakal-nakal manusia, sejahat-jahat orang, dia nakal lah 11 bulan. Bila sampai bulan Ramadan ni, umumnya semua orang akan bubuh kepiah. Yang mana yang rambut pang pun dah start pakai kepiah. Yang mana yang rambut merah pun dah start lah pergi pakai kepiah, pakai kain pelekat pergi masjid. Soalan saya, kenapa dia pilih bulan Ramadan? Ini isu yang menyakitkan hati. Kita pertama sekali kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak PDRM. Pada saya secara terbuka saya mengucap terima kasih kepada pihak polis kerana telah melakukan tindakan yang sangat proaktif, yang sangat laju dan cepat. Itu kita perlu beri kredit dan kita mengucapkan syabas kepada pihak polis kerana memahami sensitiviti umat Islam dan memahami konsep undang-undang. Kita bagi kredit, full kredit, salute kepada pihak PDRM dalam tajuk ni. Itu poin nombor 2. Kita cuma minta supaya siasatan ni berlaku dengan cepat, dan sekiranya ada kesalahan maka individu yang terlibat perlu didakwa. Kerana kes ini sekiranya tak dapat dibendung, dia akan menyakitkan banyak pihak, terutamanya masyarakat Islam. Kita di NGO tidak menafikan peranan polis. Peranan polis macam saya cakap tadi terbaik. Cuma kita di NGO menggunakan cara demokratik untuk menyuarakan rasa kita. Sekurang-kurangnya kita bersuara hari ini, kita boleh menjawab di hadapan Allah SWT. Kita telah menyampaikan rasa protes kita. Kita tidak dilihat sebagai syaitan bisu yang berdiam diri apabila ada elemen-elemen tajuk-tajuk yang berkaitan dengan agama Islam, puasa, Ramadan, perjudian dihina dan dijadikan bahan jenaka. Kita menyatakan secara terserius kita tidak bersetuju dan sangat-sangat terusik hati kita apabila promosi perjudian dikaitkan dengan Hari Raya Aidilfitri, hari yang mulia, dikaitkan pada bulan Ramadan. Itu poinnya. Kami hati-hati NGO yang ada sangat terusik. Walaupun kita terusik, walaupun kita sakit hati, kami tidak melakukan kekerasan. Kami tidak melakukan retaliation jenayah. Kami tidak melakukan perkara-perkara yang mungkin negara-negara lain lakukan, seperti tindakan menangkap ataupun melakukan kekerasan. Kami melakukan tindakan demokratik dengan membuat laporan polis. Kalau benar ni jadi kat Zimbabwe ke? Saya tak tahu kalau kat Zimbabwe ke dekat mana Sudan ke, saya tak tahu. Cuma di Malaysia kita masyarakat yang terpelajar, memahami konsep undang-undang, kita melakukan laporan dan kita melakukan secara demokratik dengan memprotes. Sekurang-kurangnya masyarakat tahu bahawa orang Islam tidak berdiam diri dalam perkara-perkara yang melibatkan kemungkaran. Terutamanya kalau kemungkaran itu dibuat secara terbuka. Kalau kemungkaran secara terbuka dibuat, maka kita perlu melarangnya secara terbuka. Itu dia punya kaedah dia. Kalau kezaliman tu diam-diam, tak apa. Tapi ini terbuka. Terbuka. Maka kita NGO secara terbuka menyatakan protes kita melalui laporan polis. Dan kita nak menyeru kepada semua masyarakat Islam. Nombor 1, macam Tok Singa cakap tadi, menjadi mata dan telinga kepada spy kepada apa-apa unsur-unsur yang cuba nak menjejaskan keharmonian agama. Betul. Untuk datang membuat laporan. Nombor 1. Nombor 2, berani untuk melarang. Jangan tengok ada perkara-perkara yang boleh menjejaskan agama kita, kita semua diam, takut, tak berani. Semua orang kena berani. Supaya agama kita tidak dihina. Berani mengikut undang-undang. Bukan berani pukul. Berani melarang. Melarang tak salah. Larang kalau adanya mana-mana penghinaan terhadap agama. Kalau dia buat penghinaan di depan-depan, kita larang dia berdepan-depan.
Jangan ada yang takut, jangan ada yang malu. Ini bumi kita. Ini adalah negara kita. Kita selagi mana kita mengikut undang-undang, kita tidak perlu takut. Kita menjalankan apa yang Allah suruh. Mencegah kemungkaran, menyuruh pada perkara yang makruf dan mencegah pada kemungkaran, terutamanya kepada kemungkaran yang dibuat secara terbuka. Saya menyeru semua pihak yang ada untuk sama-sama kita bersatu untuk memelihara kesucian dan keharmonian agama Islam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah memberikan pandangan. Apa yang saya nak konflikkan ialah sahabat-sahabat yang berada yang belum buat report polis lagi ya. Tolong buat report polis. Saya dipahamkan malam ni ada lagi satu tim di Kajang akan buat. Saya minta di seluruh negara gerakan pejuang-pejuang fisabilillah abata agama bangsa dan tanah air buat report di mana-mana balai. Terus sebab saya jangkakan selepas ni ada serangan lagi. Ada lagi benda dia akan timbulkan. Sebab baru sangat lagi kes bodyguard. Kes kalimah Allah baru sangat. Kita menyambut Ramadan dengan kesedihan. Kes kalimah Allah kita kalah. Kita menyambut dengan keadaan kes Iki Putra menang. Kes liwat. Kita kalah dari sudut undang-undang. Kita kalah sudut undang-undang dah. Kemudian tiba-tiba kita kalah pula secara fizikal dan emosi dalam kes bodyguard. Penghinaan kepada Tuhan kita. Dan kemudian kita lagi dihina dengan video-video begini. Dan saya ingat sikit lagi esok tak apa benda lagi menjelang hari raya ni. Dah lah kita stres dengan Covid ni. Yang mati kena cocok pun dah letih nak menjawab dah tu. Dulu belum cocok lain cakap. Sekarang dah kena cocok dah mati lain cakap. Jadi sebab itu dalam keadaan sekarang ni kita bukan anti. Kita nak jaga keselamatan. Kita kumpulan pro safety, bukan yang anti. Pro safety nak jaga keselamatan. Jadi sebab itu dalam isu ini ialah bila mana berlaku saja bantahan seperti ini yang bertubi-tubi dalam keadaan stresnya umat Islam dalam keadaan ekonomi yang tak tentu arah, pengangguran dengan Covid yang kena perintah berkurung, balik raya pun tak tentu arah, belum dapat, tak dapat lagi dah jumpa mak bapak lama tak jumpa. Jadi semua itu memberi tekanan. Jadi tekanan ini kalau ditambah sembah lagi dengan minyak, dengan perbuatan-perbuatan provokasi seperti ini, dia akan meletup. Jadi kalau kerajaan boleh bertegas dalam isu Covid, dalam isu ni 10,000 ngapa dengan isu ni kita tak boleh bertegas? Tegas betul-betul lah. Jadi sebab itu akhlak, tengok ada anak-anak muda Islam, mereka masih tinggi akhlak mereka, kan? Walaupun mereka marah pun mereka tak terbabat, masih terkawal. Sebab mereka ada iman, mereka ada guru, ada ulama yang memimpin mereka. Itu hebatnya Islam. Ini akhlak Islam. Berani menyuarakan tetapi tidak mencedera atau membuat kemusnahan. Itulah dia best. Barulah betul. Jadi kita tidak membuat kekacauan. Tetapi kalau bangsa lain membuat huru-hara dalam negara. Ini yang kita kena jaga. Jadi sebab itu saya minta sekali lagi kami ucapkan tahniah kepada PDRM. Tetapi bukan PDRM saja bertindak. Semua elemen kerajaan yang ada ini, KDN ke SKMM ke PBT ke apa ke, segala perjudian yang ada ni segeralah dihapuskan terus dalam negara kita. Sebab bala Allah turun kerana maksiat yang ada. Selagi maksiat bermaharaja lela, bala akan terus turun dalam negara kita. Jadi kesalahan siapa? Kesalahan mereka yang ada kuasa. Maka bila kita menyalahkan kerajaan, kan kerajaan kata kita menyalah, bukan. Tetapi kamu ada kuasa. Kamu boleh hapuskan kalau kamu nak. Sebagaimana dalam isu kuat kuasa SOP Covid, kamu boleh tunjuk ketegasan. Kamu ada kuasa. MKN ada kuasa. Kenapa dalam isu penghinaan dan isu nak menghapuskan maksiat muka ni kita tak ada kuasa? Jadi ini rakyat sudah menilai. Tetapi saya ingatkan sekali lagi, kalau kerajaan gagal mengubah ini menjelang PRU 15, akan berlaku kita panggil protes daripada rakyat yang tak terkawal. Saya jangkakan kerajaan tidak siapa boleh kata dia boleh menang. Sebab rakyat dah mula cerdik, mereka dah mula nampak, dan mereka akan buat hukuman untuk mereka yang mereka rasakan perlu dihukum menjelang PRU 15 nanti. Allahu Akbar. Jaga. Allahu Akbar. Kuasa itu hanya pinjaman dari Allah. Allahu Akbar. Kuasa itu hanya pinjaman dari Allah. Kuasa itu hanya pinjaman dari Allah. Allah boleh beri, Allah boleh tarik bila-bila masa. Dan kuasa itu pinjaman daripada rakyat seperti kami
yang mengundi. Jangan Rakyat lihat ujung. NGO seperti kami yang mengundi. Rakyat Marhan yang mengangkat. Jangan terlalu Ingat, selesa. kalau kamu lupa Allah, kamu lupa jasa kami yang menaikkan kamu biarkan maksiat berleluasa, biarkan agama dipijak-pijak, kamu naas dalam Piala 2015 nanti. Takbir! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Masih. Gambar dalam. InsyaAllah tuan. Kata ini dulu. InsyaAllah. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada Ustaz Mazruli semua. Jadi alhamdulillah. Ada.